Tuan Pengurusi Madrasah Barisan AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Yang kuliah kita yang terakhir pada 6 bulan 10 yang lepas, iaitu di muka surat 195. Di muka surat 195 yang lepas telah membincangkan bagaimana kedudukan setelah kita iktidal, dan iktidal ketika itu sama ada tangan letakkan atas dada atau ada sebelah tangan kita lurus terus. Itu semua dah jelas dah. Pendapat yang kedua mengatakan dia lepas takbiratul ihram, rukuk, dan rukuk selepas rukuk iktidal, dan lepas iktidal tangan lurus ke bawah, kan. Yang lepas ada yang ke atas dada, ada yang itu bermakna kalau ada berbagai-bagai itu semuanya itu betul, bermakna ada nas-nas yang berpandukan. Dan pendapat yang kedua sebagaimana yang kita lakukan sekarang, lepas iktidal saja kita lurus ke bawah tangan kita. Okey. Syekh Muhammad Al-Mu'min, dan sekarang hari ini yang keempat pula. Muka surat yang lepas kita dah sampai 195, yang ketiga. Yang ini kita muka surat 196 yang keempat, pendapat yang keempat. Syekh Samsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Ramli Al-Mishhad Asy-Syafi'i. Syekh Samsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli Al-Mishhari Asy-Syafi'i, yang masyhur dengan gelaran Asy-Syafi'i. Kita lupa belum baca Quran lagi tak? Terus saja. InsyaAllah sebelum kita meneruskan, mari kita sama-sama membaca Quran, dan kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia. Begitu juga kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ini tadi pendapat yang keempat dia, Syekh Samsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Ramli Al-Mishhari Asy-Syafi'i, yang masyhur dengan gelaran Asy-Syafi'i, As-Saghir, yang meninggal dunia pada tahun 1004, yang 1004 Hijriah, mengatakan dalam kitabnya Nihayah Al-Muhtaj ila syarhi Al-Minhaj, juzuk yang pertama, halaman 501, maksudnya maka apabila dia telah berdiri tegak, dia hendaklah menghalakan kedua tangannya ke bawah dan berkata Rabbana lakal hamd.
Ada yang kata Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamdu min samawati wal arda wala wa mimma syi'ta min syai'in ba'd pun ada. Dan ada yang lepas mengatakan hadis yang sahih juga, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Okey. Pun ada. Tapi yang biasanya banyak orang buat Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamd, itu aja. Okey. Dan tangannya lurus ke bawah. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan segala pujian hanyalah untukmu di atas petunjukmu yang diberikan kepada kami. Itu apa? Doa yang sebagaimana yang kita bacakan, Rabbana walakal hamdu, ya, dan seterusnya. Rabbana walakal hamdu fis samawati wal ardi wa mimma syi'ta min syai'in. Yang lepas dah kita apa kan? Rabbana itu dan maksudnya. Dan begitu juga ada hadis sahih juga yang mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan samiallahu liman hamidah, ada jamaah, salah seorang jamaah mengungkapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selepas tu Rasulullah habis solat, maka Rasulullah pun bertanya, siapa yang mengungkapkan ini tadi? Dia kata Rasulullah bertanya, maka seseorang yang mengungkapkan tadi, ya saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amalkan seterusnya. Oleh kerana ketika sahabat tadi mengungkapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, maka Rasulullah melihat 30,000 malaikat berduyun-duyun menumpukan kepada jamaah yang mengungkapkan itu tadi, nak mencatat kebaikannya. Jadi pasal itu ya sebagaimana yang kita katakan, ada setengah orang mengatakan yang Rasulullah tak buat, itu kata dia bid'ah sebenarnya. Ya tak? Tapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang Rasulullah tak buat. Tetapi Rasulullah mengulangkan, pasal kalau Rasulullah buat keseluruhan, dikhawatir macam menjadi satu kewajipan. Sebagaimana kita solat tarawih, Rasulullah buat 8 rakaat. Ada kalanya Rasulullah buat 20 rakaat. Tetapi apabila sampai di rumah, tadi kalau ditanya oleh para sahabat, maka ya Rasulullah kenapa engkau tak buat ketika berjamaah tadi? Dikhawatiri besok diikuti macam satu kewajipan. Ya, begitu juga sebagaimana kunut yang saya suka ulang-ulangi. Kunut memang Rasulullah pernah buat ketika dalam peperangan Uhud dulu. 4 bulan Rasulullah buat. Sebulan pertama berterusan. Ya tak? Rasulullah buat setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tetapi kemudian tu 3 bulan kemudian waktu subuh saja. Dan begitu juga selepas solat witir, solat sunat witir, ya. Jadi maka itu Rasulullah. Begitu juga bagi pendapat Imam Syafi'i, saya suka ulangi sekali, iaitu sunat. Sunat itu Rasulullah yang lazim buat. Mustahabun Rasulullah pernah buat kadang dan tidak berterusan. Pernah buat tapi kadang-kadang. Tatawuf Rasulullah tak pernah buat, tetapi Rasulullah tidak melarang. Seperti mana solat sunat sebelum maghrib, Rasulullah tak pernah buat, tapi sahabat ada buat. Sahabat Rasulullah tak larang. Maka ketika Rasulullah datang, ada sahabat tengah buat. Satu ketika Rasulullah datang, sahabat tak buat. Maka Rasulullah tanya, kenapa tak solat hari ini? Solatlah. Maksudnya perkara yang baik kita boleh teruskan, ya. Begitu juga sebagaimana yang kata ketika i'tidal tadi, samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, contoh, ya. Okey, banyak lagi perkara-perkara yang Rasulullah tak buat tapi Rasulullah suruh buat kepada siapa yang membuatnya. Okey. Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yang telah meninggal pada tahun
973 Hijri mengatakan dalam kitab beliau Tuhfah Al-Muhtaj Asy-Syahi ya Al-Minhaj juzuk kedua halaman 63. Maka apabila dia telah berada dalam keadaan tegak, ketiga bermakna kita setelah iktidal berdiri tegak, dalam keadaan tegak berdiri, dia hendaklah menghalakan kedua-dua tangannya ke bawah mengenai pendapat ulama yang mengatakan dia hendaklah meletakkan kedua-duanya di bawah dadanya sama seperti keadaan berdiri. Maka hujah-hujah yang menolaknya akan dijelaskan sedikit sahaja lagi. Nanti akan dijelaskan. Kan yang lepas kita mengatakan ada yang mengatakan pendapat apabila kita sami Allahu liman hamidah ketika iktidal dan tangannya letakkan macam kita ketika berdiri selepas takbiratul ihram kan. Banyak pendapat. Kemudian pendapat kedua pula mengatakan selepas sami Allahu liman hamidah maka tangan lurus ke bawah. Ada. Dan ini sebagaimana pendapat yang sedemikian ini tadi, maka akan dijelaskan akan datang. Mereka yang mengatakan bahawa kedua-dua tangan diletakkan seperti keadaan berdiri tegak, iaitu di antara dada dengan pusat, telah mentafsirkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan tafsiran berikut. Kata-kata Abu Humaid sehingga kesemua tulang kembali ke tempatnya. Maksudnya berdiri tegak itu lurus. Semua ketika tadi kita rukuk menundukkan kan. Jadi tulang kita bengkok. Maka ketika iktidal sami Allahu liman hamidah berdiri dengan tegak. Maka sehingga lurus tulang-tulang kita. Apa yang dimaksud kat situ tegak itu dengan tomak ninah. Oleh kerana tomak ninah itu salah satu rukun dalam solat. Rukun dalam solat. Kalau tidak ada tomak ninah maka tidak sempurna solat kita. Okay. Sehingga kesemua tulang kembali ke tempatnya, iaitu tempat asalnya sebelum rukuk, iaitu berdiri tegak. Kata-katanya lagi, tiap-tiap tulang itu adalah umum bagi setiap tulang yang terdiri daripada tulang belakang, tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang tapak tangan, dan tulang sendi jari. Maka kedua-dua tangan diletakkan kembali ketika iktidal ke tempatnya, ialah kedua-duanya kembali ke bawah dada dan di atas pusat sebagaimana keadaannya ketika berdiri tegak sebelum itu, yakni sebelum itu ketika selepas takbiratul ihram, ya, sebelum itu. Inilah maksud yang zahir dan bukannya ia kembali kepada keadaan sebelum solat, iaitu melepaskannya ke bawah dengan sepenuhnya kerana ruang lingkup pergerakan ini adalah dalam solat, bukan di luarnya. Okay. Oleh itu, asal kepada setiap perkara yang berlaku itu diukur dengan masa terdekatnya dan memberikan maksud hadis dengan keadaan di luar solat, menyalahi maksud zahirnya. Itu pendapat-pendapat yang mengatakan diletakkan bawah dada atas
pusat tadi. Ya. Dan ada yang mengatakan lurus terus. Sebab apa? Dia mengatakan kata Rasulullah bukan menunjukkan sebelum kita takbiratul ihram, itu menunjukkan ketika berdiri tegak selepas takbiratul ihram. Ketika tangan letakkan atas pusat dan di bawah dada. Ini ulasan saya, ulasan pengarang, bukan saya ya, pengarang. Jika benar apa yang dikatakan ini, maka bagaimana pula dengan tafsiran terhadap rangkai kata yang terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi berikut. Thumma sana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Thumma tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Maksudnya, kemudian baginda merebahkan kaki kirinya lalu duduk di atasnya. Lalu baginda duduk di antara dua sujud dengan sempurna sehingga semua tulang kembali ke tempat asalnya dengan betul. Ini pendapat-pendapat yang mengatakan seterusnya pergerakan kita seterusnya ya. Adakah kedudukan tulang ketika duduk di antara dua sujud itu sama keadaannya seperti ketika iktidal? Okey. Jika tidak atau sememangnya tidak, maka ukuran masa yang jauh iaitu di luar solat adalah lebih menepati maksud hadis dan tafsiran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis riwayat Al-Bukhari di awal tadi, ya, awal-awal yang telah lepas. Oleh itu saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahawa kedua-dua tangan dihalakan ke bawah ketika iktidal. Ini pendapat banyak yang lepas kan, mengatakan kita letak tangan atas dada, atas pusat bawah dada dan sebagainya, dan ada yang lurus. Jadi jumhur ulama berpendapat yang lazimnya ialah, yang disepakati ialah dia sami Allahu liman hamidah dan tangan lurus ke bawah. Ya, tangan lurus ke bawah. Maksud kat sini sebenarnya ini untuk menetapkan supaya tidak bergerak-gerak. Setiap pergerakan adalah kena tamakninah. Contoh, kalau kita sami Allahu liman hamidah lurus, diam. Tak boleh goyang-goyang gitu. Ya, tidak digoyang-goyangkan. Bermakna kalau goyang-goyangan tak ada tamakninah, ya. Berarti dia mantap tetap dan supaya dapatnya tamakninah kita. Begitu juga ketika takbiratul ihram, letak kat sini supaya mantap dia. Pasal itu ada yang setengah lurus, ada yang setengah ya tegak gitu saja. Ya, dan ada setengah kat dada sini pun ada. Ya, tapi itu ada hadis-hadis yang lain. Tujuan sebenarnya untuk memantapkan supaya tamakninah ini lebih sempurna, tidak goyang-goyang dan sebagainya. Hal ini kerana apabila kita disunatkan untuk mengangkat tangan ketika berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain dalam solat, kita dapati bahawa tangan mempunyai tugasnya sendiri sebelum itu. Contohnya, sebagaimana contohnya yang pertama, ketika berpindah daripada keadaan berdiri tegak kepada rukuk, kita disunatkan untuk mengangkat tangan selepas kedua-duanya berada di bawah dada tadi. Ya, apa maksud kat sini?
Ketika sebenarnya disunatkan untuk mengangkat tangan ini bagi mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan begitu ke Syafi'i, iaitu ketika takbiratul ihram disunatkan, angkat tangan itu sunat. Yang rukun itu Allahu Akbar tu, yang rukun tu mesti didengar oleh telinga kita. Angkat tangan ini tu sebenarnya, okay, kalau sebagaimana penjelasan dalam kitab Furu'ul Masail, terjemahan daripada Allahyarham Ustaz Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, asal usulnya kita ni takbir itu adalah selenda. Kalau Yahudi selendernya begitu. Jadi kita hanya sekadar paras telinga. Muslimah paras dada gitu saja. Rapatkan gini paras dada. Itu seolah kita selender. Tapi yang begitu tu tak ada nasnya. Ada yang begitu, ya, macam-macam lah, ya, yang sebenarnya hanya begini sahaja, ya. Itu disunatkan angkat tangan pada bagi mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, ada Syafi'i, ada tiga tempat ketika takbiratul ihram. Satu, ketika nak rukuk disunatkan angkat tangan. Di ketika iktidal, bangun daripada rukuk, disunatkan angkat tangan. Itu mazhabnya. Tetapi bagi Imam Syafi'i, tambah satu lagi, ketika bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal, disunatkan untuk angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Semula. Ya. Okey, itu pendapat Imam Syafi'i. Ada 4, dan itu sunat. Ya. Sunat dikerjakan dapat pahala, tak kerjakan tak dapatlah apa-apa. Pendapat kedua ini, ketika berpindah daripada rukuk kepada i'tidal, kita disunatkan untuk mengangkat tangan selepas kedua-duanya memegang kepala lutut. Maksudnya ketika i'tidal tadi, lepas pegang kepala lutut, lahir dah. Pasal tu kadang-kadang ada setengah orang saya tengok bawah lutut pun ada. Sebenarnya itulah tadi Cik Syafiq, ya, itu belum siap lagi, nanti dah siap. Bagaimana keadaannya saya nak tunjukkan dalam video, dalam apa? Slide nanti, ya. Dalam slide bagaimana tujuan kita memegang lutut tu. Pasal itu ini saya berpandukan kitab daripada dapat daripada Universiti Madinah. Dia mengatakan solat itu adalah terapi, tetapi ada diterjemahkan di Universiti Melaya, ya, yang mengatakan ketika rukuk apa keadaannya, ketika sujud bagaimana perjalanan darah, itu semua ada. InsyaAllah nanti kita buat dengan sempurna dan kita tunjukkan. Pasal tu kita pegang lutut ni sebenarnya kita menolak tempurung lutut tu. Menolak, sama pegang menolak. Tujuannya supaya lendir-lendir tu berjalan. Ya, lendir-lendir tu berputar kat sini. Jadi itu tujuannya. Nanti insya-Allah lah dah siap, nanti kita boleh apakan. Okey. Ini contoh-contoh dia. Yang ketiga pula. Ketika berpindah daripada duduk tahiyat awal kepada berdiri tegak pada rakaat ketiga, kita disunatkan untuk mengangkat tangan selepas kedua-duanya berada di atas paha dengan tangan kanan memegang kesemua jari dan jari telunjuk diangkat apabila mula mengucapkan illallah, asyhadu alla, ketika tahiyat tu asyhadu alla ilaha illallah, tu, ya, kita megang letak atas lutut tangan kanan, lepas tu kita menggenggam gitu dan jari telunjuk. Ketika itu dikata ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tu, angkat jari itu tadi, ya, dalam tahiyat awal sebelumnya. Okey. Namun ketika
berpindah daripada i'tidal kepada sujud, kita tidak disunatkan untuk mengangkat tangan. Berapa? Ketika berpindah daripada i'tidal kepada sujud, maka bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa kedua-dua tangan tidak berada dalam keadaan tertentu ketika i'tidal. Malah memadai jika kita menghalakannya. Jika kita menghalakannya ke bawah, secara logiknya, kita katakan bahawa setiap kali tangan diangkat, pasti sebelum itu ia berada dalam keadaan tertentu. Ketika berpindah daripada i'tidal kepada rukuk, tangan tidak diangkat, maka tangan tidak perlu diletakkan dalam keadaan tertentu ketika i'tidal tadi. Okay. Ini yang menyokong mengatakan bahawa, yang menguatkan bahawa kita lepas i'tidal, tangan kita lurus ke bawah terus tu. Ada? Kan ada pendapat yang lepas mengatakan lepas i'tidal, sami Allahu liman hamidah, letak sini balik atas pusat bawah dada, kan? Dan ada yang menurut, tapi kebanyakan menyokong sebab-sebabnya. Dia kata yang tamat iaitu lepas i'tidal, tangan lurus ke bawah terus. Ya. Tapi walau bagaimanapun, ada orang yang buat ada atas pusat bawah dada, ada yang kat atas dada gini pun ada, ya, macam-macam. Tapi itu semuanya adalah tidak menyalahi, ya, tidak menyalahi, sebagaimana yang apa, banyak dalil yang mengatakan begitu begini. Yang mustahaknya tamak ninah. Tamak ninah itu apa? Diam seketika. Diam ketika. Apabila diam gitu, tak ada goyang-goyang lagi lah. Ya, itu maksud yang sebenarnya. Kesimpulan di atas hanyalah berbentuk umum. Jika seseorang tidak mampu mengawal tangannya daripada bergerak-gerak, ini terhayun ke hadapan dan ke belakang ketika i'tidal, maka pada ketika itu yang lebih utama baginya ia mendakap tangan ke bawah dada dan atas pusat. Hal ini kerana sekiranya ia tidak berbuat demikian, maka akan membawa kepada pembatalan solat. Faham ya? Kalau katakan sekiranya kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, rukuk i'tidal sami Allahu liman hamidah, kalau kita tak boleh diam begitu, kalau tangan kita goyang-goyang ni, lebih baik kita mendakap gitu supaya tidak goyang-goyang. Pasal kalau kita goyang-goyang ni dah membatalkan solat kita. Hilangnya tamak ninah. Tak ada tamak ninah. Apa nak maksud tamak ninah? Berhenti seketika. Sekadar subhanallah. Ya? Pasal itu yang dikatakan mestilah berhenti seketika. Sekadar subhanallah. Okey. Jadi, sebagaimana yang saya katakan, yang lepas saya ceritakan tak? Apa? Ada dalam solat ya, kita berjamaah ni, yang ada kalanya kita sunat mengikut imam, ada kalanya kita haram mengikut imam, ada kalanya kita makruh mengikut imam. Ya? Yang lepas, telah jelaskan. Ingat tak? Pak Karim? Ya, ingat ya? Ketika mana? Ketika takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, kita makmum tak boleh ikut Allahu Akbar selagi imam belum tamak ninah. Ingat ya? Katakan imam Allah, kita pun Allah ikut, tak boleh. Itu haram, maka batal solat kita. Satu. Itu ketika takbiratul ihram. Jadi yang sempurnanya ialah setelah imam takbiratul ihram dengan
sempurna, maksud sempurna dia tamakninah Allahu Akbar. Dah seketika tu kita anggap dah tamakninah lah imam, baru kita angkat tangan lah, takbir. Ya, itu yang baru sempurna. Ini yang dikatakan haram kita mengikut imam. Yang sunat mengikut imam ketika mana? Ketika imam baca walau dhalin amin tu. Yang kita baca amin sama imam itu sunat. Kalau mendahului imam itu makruh. Tak dapat sunatnya tapi tidak batal. Pasal itu bukan amin itu bukan salah satu daripada surah Al-Fatihah. Ya tak? Kalau katakan kemudian maka tidak mengapa. Ya. Jadi itu yang dikatakan sunat sebenarnya. Lagi satu yang katakan haram kita bersama imam ketika imam salam. Ingat, kalau sekiranya imam assalamu kita pun ikut assalam, maka batal kita. Biarlah imam tu sabar assalamualaikum sekurang-kurangnya. Syukur alhamdulillah imam dah assalamualaikum warahmatullah, baru kita bagi salam. Ya dah. Ataupun sekurang-kurangnya assalamualaikum. Sampai kum saja yang lepas dijelaskan kan, sampai mim tu kum, maka kita bolehlah assalamualaikum. Maksudnya kat situ imam dah habis solatnya kan. Yang pertama tu, salam pertama. Jadi oleh itu mari kita berhati-hati. Yang katakan makruh. Makruh gimana? Katakan saya kata imam Allahu Akbar tengah rukuk. Saya pun terus ikut imam Allahu Akbar sama-sama rukuk. Imam Sami Allahu liman hamidah, saya pun ikut itu makruh saja. Yang ianya biar sempurna imam tu Allahu Akbar, barulah kita bergerak Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita dengan tamakninah sedemikian, insya-Allah sempurna. Ya. Kalau pasal tu kalau ketika saya mengajar askar senang sikit. Pasal askar dia ada dia punya apa? Ketika parade ya, perbarisan. Askar atau bomba, ketika saya mengajar bomba, saya sekarang tukar hari Jumaat minggu keempat pula bukan bomba. Dulu hari Senin, ya. Dulu bangsa maju. Pasal apa? Kenapa? Ketika berbarisan baris. Baris tu baru amaran ya. Ke kanan, bukan terus boleh pusing. Apabila ke kanan, pusing, baru pusing, ya tak? Bukan ke kanan terus kita pun pusing aja. Tak. Pasal itu mengikut satu persatu rentak dengan tamakninah. Pasal itu dalam perbarisan pun ada tamakninahnya juga. Okey. Jadi itulah keadaannya. Biar kita sempurna solat kita, ya. Ya, insya-Allah. Pasal sebagaimana yang dikatakan di yaumil mahsyar besok, solat dia lagi tanya terlebih dulu. Okey. Saya rasa ini dulu dan saya buka soalan. Ada persoalan? Ya. 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 Takbiratul ula itu ketika takbiratul ihram lah. Takbiratul ula itu takbiratul ihram lah. Permulaan takbir. Yang dapat ganjaran penuh. Ketika imam sudah selesai Allahu Akbar. Dah. Sekadar sekurang-kurangnya imam dah baca doa iftitah contoh, ya. Kita pun bolehlah Allahu Akbar. Ya, okey. Setidak-tidaknya ataupun imam Allahu Akbar, kadang-kadang imam pun doa iftitah tu tak bawa pun ada juga. Pasal apa? Dia mentang-mentang sunat aja ada. Pasal itu yang dikatakan kesempurnaan solat tu bukan apa? Tak bawa doa iftitah tak sempurna. Solatnya sah, tetap sah. Kesempurnaan tidak sempurna. Sebab sunat tak dibawa. Rasulullah bawa yang sunat-sunat. Ada. Kalau rukun tak bawa, batal terus.
sunat tak dilakukan, maka tidak sempurna solatnya, tapi solatnya tetap sah. Itu saja. Sekadar sah. Ya tak? Jadi, sekurang-kurangnya imam baca Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, baca doa iftitah. Gitu. Dan doa iftitah bagi makmum pula, ada kalanya haram, ada kalanya sunat. Ada. Kalau katakan makmum ini masbuk, imam dah habis Fatihah atau imam dah baca surah, maka kita yang makmum masbuk tadi tak payahlah baca doa iftitah. Terus baca Allahu Akbar, terus kita baca Fatihah saja. Sekadar mana, ya? Katakan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pada Allahu Akbar, kita pun dah berhenti situ, kita ikut, boleh. Ya, itu bagi yang masbuk. Tetapi bagi yang muafiq mesti habiskan Fatihahnya, janji tidak tertinggal sampai 3 rukun yang besar. Okey. Boleh Cik Taufik? Cik Syafiq yang Cik Taufik. Okey. Okey, ada apa pertanyaan lagi? Muslimah ada tanya? Hari ini 13. Okey. Ada apa pertanyaan lagi? Pak Kirim? Ada? Ada. Cik apa? Ada. Ada. Okey. Muslimah? Ha. Cik, tapi apa? Itu saya tak berapa dengar. Ha? Ha? 5 minit lagi nak masuk maghrib. Ya. Masih boleh solat asar ke tak? Solat asar. Lagi 5 minit nak masuk waktu maghrib. Boleh solat asar lagi? Okey, cantik soalan tu. Jadi, solat asar ni tapi bukan sengaja kita lengah-lengahkan, ya. Bermakna oleh kerana kita mendapat masa tu telah terlampau besar ataupun tertidur. Contohnya kan, tertidur dan sebagainya. Boleh. Selagi belum masuk maghribnya tu, boleh lagi. Pasal itu, ketika kita buat jamak takhir, contoh, ya. Contohnya kita jamak takhir ni zuhur dengan asar. Katakan, kita nak takhir zuhur dengan asar, waktu zuhur, waktu dalam asar. Kalau sekiranya asar tu panjang lagi, contohnya, waktunya, maka lebih afdal kita dulukan zuhurnya dulu, lepas tu baru asar. Tetapi kalau asar tu dah nak habis, contohnya, maka kita solat asar dulu, walaupun sekiranya tu kita tengah solat asar belum selesai, dilakukan azan solat maghrib, kita boleh teruskan dan lepas tu kita solat zuhur. Ha? Apa ni? Solat zuhur tadi. Boleh. Buat jamak takhir. Pasal tu di awal waktu mesti kita berniat. Ketikanya kita nak buat jamak takhir, zuhur nak masuk asar, dalam waktu zuhur kita dah niat dah. Bahawa zuhur ni akan saya buat di dalam waktu asar. Ya, kadang orang tak faham, sedangkan asar tu boleh apa panjang lagi, dia buat asar dulu pun ada juga. Ada. Saya kata pasal dia buat jamak takhir sebabnya bukan maksudnya jamak takhir itu mesti buat yang akhir tu, tak. Ya, cuma lebih afdal. Tak silap saya yang lepas, yang mula-mula saya masuk sini, saya ada ajar kita ni tak? Saya bagi. Cik Syafiq dah ada masuk sini tak mula-mula sini? Betul ya? Dan saya tunjukkan dalam teknik. Dulu ada. Tak apalah, nanti saya buat lagi sekali ni. Dan saya buatkan dalam apa. Ini solat jamak, takdim, takhir semua sekali. Apa yang perlu kita buat? Ini dulu mula-mula saya masuk sini. Ya, saya setengah tempat saya buat semula. Ya, jadi kalau apa tu masih boleh lagi.
Kalau bukan sengaja, jangan sengajakan. Mentang-mentang, lagi 5 minit nanti nak maghrib, saya boleh asar. Tak apa. Dia cuci kereta pula. Utamakan cuci kereta lebih, ya tak? Silap-silap. Jadi, kalau katakan memang kita terdesak waktu tu tadi, terdesak, keadaan jam, jam gila. Macam ni jam gila, contoh. Ya, tadi nak keluar dari tempat saya waktu tengah hari ni memang jam gila. Saya nak pergi apa? Nak pukul 3 tadi, nak pergi ke NSK, Selayang, tak boleh keluar dah. Sebab, apa ni? Naik basikal nak pergi, tu. Polis tahan. Tak saya nasib baik, saya tahu jalan ikut belakang, potong ikut belakang semula. Ada. Lagi satu, senang nak apa pasal naik motor, kalau naik kereta susah juga nak reverse. Okey. Boleh tuan? Ya? Boleh tak jawapan saya tadi? Yang tuan mengatakan lagi 5 minit nak waktu asar, nak waktu maghrib, boleh tak kita solat asar? Ya. Kalau kita belum solat asar, misalnya, elok kita buat terus. Tak perlu kita katakan kita tengah solat asar, azan maghrib dilaungkan, teruskan, habiskan. Lepas habis salam baru kita solat maghrib, ya tak? Tapi jangan menjadi amalan pula, ya tak? Ini ya jamak. Okey, boleh. Kalau katakan kita solat jamak ni selalu kita dalam perjalanan kan? Ya. Okey, cantik. Ya. Lagi kita dah niat jamak takhir kan? Zuhur dalam waktu asar. Tiba-tiba sampai waktu asar tu lagi 5 minit nak maghrib katakan. Ya, boleh solat maghrib dulu. Solat maghrib dulu, habis solat maghrib, walaupun sedang maghrib solat maghrib dulu, solat asar dulu. Lepas tu asar kita belum selesaikan, azan maghrib dilakukan kan? Maka tak mengapa, teruskan asar, habis salam asar, terus bangun untuk zuhur tadi kan? Boleh. Lepas habis zuhur, baru kita sambung waktu maghribnya. Maghrib pula kita boleh jamak dengan isyak. Kita buat jamak takdim pula. Ya tak? Pasal dah dekat situ. Maghrib dan isyak sekali. Tapi maghrib tetap buat 3, jangan buat 1,5. Isyak boleh buat 2 sahaja. Ya? Ya. Boleh buat? Okey. Sama. Okey, ada apa pertanyaan lagi? Satu? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Setelah ini dulu dapat saya sampaikan, insya-Allah waktu isyak pun dah lepas kan. Isyak dia cepat kan. 8:12. Ini dah 8:30. Okey. Setelah ini dulu dapat saya sampaikan, insya-Allah disambung minggu hadapan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datang dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakiran, syakir, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqum min ba'di tafarruqum ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.